Korang okey cergas Habis kelas tadi buat apa? Tidur. Online. Online. Rutin harian. Rutin harian. Saya tak, rutin harian tu bahasa umum. Spesifiknya apa tu? Saya tadi terus tengok TV. Tadi lepak-lepak jam. Nak jogging pun tak rajin dah sekarang. Nak start tu malas lah. Kalau dah start okey kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so kita akan sambung topik 8.2 tadi saya belum tunjuk paparan. Okay, so untuk 8.2 adalah proses pilihan raya umum yang pertama. Okay, untuk pilihan raya umum pertama, saya tegaskan sekali lagi, pilihan raya umum yang pertama adalah pilihan raya MPP. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. Okay, pilihan raya ini sangat penting untuk negara kita kerana ia merupakan satu jalan, one way, ke arah kemerdekaan, merintis jalan ke arah kemerdekaan. Salah satu cara lah kalau kita nak dapat negara yang merdeka, seharusnya pilihan raya mesti dilakukan. Itu permintaan British lah, sebab British nak membentuk negara kita negara demokrasi. So kita pun nak mengamalkan negara demokrasi macam British. So kita kena buat pilihan raya untuk menentukan siapakah kerajaan yang akan dibentuk, wakil-wakil ataupun parti politik yang akan memerintah negara kita apabila negara kita merdeka suatu masa nanti. Okey, so perlu pilihan raya dilakukan. So pilihan raya untuk pilihan raya umum ini diadakan untuk memilih anggota ahli ataupun ahli lah, kita sebut anggota atau ahli MP, MPP yang zaman sekarang kita kenal sebagai parlimen. Okay, dan Sir Donald McGillivray yang telah mengisytiharkan pilihan raya ini dilakukan. Okay, pegawai British. Okay, so ini adalah secara umum proses pilihan raya itu dibuat. Okay, secara umum pilihan raya dibuat. Yang mula-mula mesti tetapkan bilangan ahli MPP. Kedua, tentukan sempadan kawasan pilihan raya. Yang ketiga, melakukan pendaftaran pengundi. Maksudnya orang yang nak mengundi tu, rakyat awam perlu daftar dulu. Sebelum nak mengundi perlu daftar nama. Okey. Dan seterusnya, sorry ni double, penamaan calon. Okey, kita dah buat penamaan calon. Kita nak sediakan siapakah calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya. Itu maksudnya penamaan calon. Seterusnya, bila dah ada calon-calon yang nak bertanding, yang kita sebut sebagai penamaan calon itu, kita akan lakukan kempen pilihan raya ataupun bahasa umumnya, bahasa mudahnya mengadakan kempen lah. Kempen pilihan raya yang berlangsung selama 45 hari. Ingat bukan 30 hari sebulan tetapi 45 hari. Lepas tamat tempoh kempen tak boleh dilakukan kempen. Akan melanggar orang kata peraturan pilihan raya lah. Okey, lepas tamat kempen pilihan raya selama 45 hari, barulah diadakan proses mengundi. Okey, hari mengundi. Okey, dan seterusnya pengiraan undi dibuat. Dah proses mengundi dibuat, semua dah beratur kan. Lepas tu ambil tanda dakwat kat jari. Kalau itu zaman sekarang lah. Zaman dulu saya tak pasti macam mana proses dia. Zaman-zaman dulu kena carilah kan. Okey, kat buku teks kita tak sebut secara terperinci lah bagaimana nak tentukan orang tu dah mengundi ke tak kan. Tapi kalau zaman sekarang kena calik calik dakwat hitam kat dari telunjuk kan. Okey, kalau zaman sekarang. Okey,
Maksudnya kalau awak beratur nak mengundi ni saya cerita sedikit lah proses buang undi ni. Sebab saya pernah jaga kat sana. Kita akan minta pengundi tu hulurkan tangan dulu. Lepas diorang dah bagi IC, nama diorang dah ada dalam buku pendaftaran tu. Okey, diorang ni dah daftar mengundi, kita dah check IC diorang ada semua. Okey, dan kita orang minta akan minta diorang tunjukkan jari diorang, tunjuk tangan macam ni. Okey, nampak tak? Okey, tunjukkan tangan macam ni lah kan. Nanti kerani SPR tu minta tolong tunjukkan jari macam ni. So dia tunjuk. So kalau dah ada calin dakwah hitam kat tangan dia, jari tunjuk, bermaksud dia sebenarnya dah mengundi kat tempat lain. Tak boleh mengundi tu hanya sekali je. Tapi kalau tangan dia bersih, tak ada bekas dakwah apa-apa kat jari tunjuk, maka dia akan pergi ke proses seterusnya. Okey, sekejap sambung Tadi kat mana dah saya cerita? Dakwah Okay, so bila pengundi dah, tangan dia dah dipastikan memang tak ada bekas dakwah mengundi, dia pergi kat kerani sebelah. Dia orang akan bagi kertas undi pula, bagi kertas undi. Ada 2 kertas undi tau. Satu kertas undi parlimen, satu lagi kertas undi Dewan Undangan Negeri, untuk negeri punya DUN. So dia orang pergi kat satu tempat, macam ada satu ruang tertutup lah, dia orang kena pangkal lah. Pangkal, lipat, masuk dalam peti mengundi. Itu ceritanya lah. Okey, kalau nak tunjuk kat sini tak ada demo. Kalau kat dalam kelas bersemuka saya boleh lah tunjuk kan, berlakon depan korang kan, lukis ke apa kan. Cakap macam ni payah sikit lah kena tunjuk video ke baru faham. Okey, so tapi yang tu tak apa, dia bukan nak buku awak tak ada cerita benda tu, jadi kita tak perlu nak tahu sangat lah benda tu Okay. So awak kena ambil tahu yang ada dalam buku teks awak je, dalam syllabus. Okay. Yang saya cerita tadi tu berdasarkan pengalaman saya bertugas selaku petugas SPR lah. Okay, seterusnya lepas proses mengundi dibuat, pengiraan undi dibuat juga. Okay. Selepas apa orang kata proses mengundi tu, kira undi Okay. Dan akhir sekali pengumuman keputusan hari yang sama juga ketika hari mengundi. Okay. So okey, ni rundingan yang tadi kita dah bicarakan tadi, rundingan sebelum pilihan raya. Okey, so jawatan kuasa pilihan raya umum ni, jawatan kuasa pilihan raya ni, diorang dah mengeluarkan bentuk penyata. Yang ni pernah saya ada tengok contoh soalan kat sini, ada soalan esei ke struktur keluar. Dia minta senaraikan 2 bentuk penyata, bentuk A, bentuk B. 2 markah je. So simple je, 2 markah ambil je lah sikit je ni kan. Ni 2 markah, ini 2 markah. So senang, benda yang sama Tapi kalau ada minta perbezaan, awak kena tengok perbezaan kat sini lah. Okey, ni pun saya dah terangkan tadi Kemudian ni peranan dan usaha Tunku Abdul Rahman ke London. Kenapa Tunku Abdul Rahman bersungguh-sungguh nak ke London? Untuk apa? Ni keyword dia. Untuk mendapatkan 3/5, bukan 3.5 3/5. 3/5. Bagi mendapatkan 3/5 bilangan ahli MPP dalam pilihan raya. Okey. So ini ceritanya, saya pun dah cerita tadi 21 April dan cerita panjang sikit kan. 14 Mei, 18 Ogos, 19 Ogos dan pengakhirannya rang undang-undang dibuat. Rang undang-undang digubal untuk membolehkan pilihan raya MPP diadakan. Okey. Itu penting. Kemudian yang ini yang korang kena ingat. Okey, so kita akan pergi yang kat sini lah yang korang perlu tahu dan ingat tau. Contohlah keluar soalan kan. Terangkan perjalanan ataupun proses pilihan raya majlis
Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Awak ceritalah. Awak tak boleh, okey. Proses pilihan raya MPP tahun 55 adalah bermula dengan kempen pilihan raya selama 45 hari. Contoh awak jawab macam itulah. Awak start dengan kempen pilihan raya. Kemudian tiba-tiba, lepas awak jawab kempen pilihan raya, awak tiba-tiba pergi naik atas. Seterusnya, setelah kempen pilihan raya diadakan, mereka mengadakan penamaan calon. Kalau awak buat begitu, berapa markah awak dapat? Kosong. Kosong markah. Kosong markah sebab kronologi awak salah. Kronologi awak salah. Kalau soalan tanya tentang proses ataupun kronologi tetapi awak tak susun ikut turutan yang betul, maka dia akan cari yang mana susun betul je. Dia akan tanda. Cikgu akan tanda mengikut susunan betul saja. Walaupun awak start tengah ke apa ke, contohlah. Mana tadi? Sini. Contoh, okey, murid jawab macam ni. Okey, proses pilihan raya MPP tahun 55 adalah dengan penamaan calon. Okey, awak jawab ambil inilah. Contoh awak tak ingat atas kan? Tak ada masalah. Awak ambil yang tengah-tengah. Contohlah markah soalan tu nak 4 markah saja. Okey, awak jawab yang penamaan calon. Dengan penamaan calon. Seterusnya penamaan calon, setelah penamaan calon dibuat, maka kempen pilihan raya telah diadakan selama 45 hari. So awak dah dapat berapa markah dah? Awak dah ada 2 markah. Awak ambil daripada tengah-tengah ni, tapi awak masih ikut susunan. Jawapan awak mengikut susunan, so dapat 2 markah. Tetapi contoh kalau awak jawab mula-mula. Okey, proses pilihan raya MPP 55, okey, dimulakan dengan penamaan calon dan diikuti oleh pendaftaran pengundi. Awak tak ikut turutan yang betul. Maka bila awak tak ikut turutan yang betul, awak tak dapat markah. Boleh faham tak? Awak tak dapat markah. Okey? Lepas tu awak dah mula salah ni. Lepas tu pula seterusnya pilihan raya MPP bermula dengan Suruhanjaya menentukan sempadan kawasan. Awak jawab begitu. Bawa-bawa mula awak jawab salah. Tapi lepas tu awak ayat perenggan yang ketiga awak jawab yang atas ni. Bila awak jawab ni, okey, cikgu tengok dulu. Lepas tu seterusnya rang undang-undang telah diluluskan untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Okey, kalau awak jawab macam tu dah berapa markah dah sebenarnya? 2 kot. Ya, 2 markah. Okey, saya kena tunjuk contoh, nanti awak tak nampak lah. Tapi itulah saya nak type kat sini, dia memang loading aja tu yang sakit hati sikit ni. Laptop saya ni lambat sangat, sistem dia lambat. Okay, contoh saya buat soalan ni nampak sikit kot. Okay. Biasa awak nak menjawab, nak mulakan jawapan perlu ambil frasa soalan. Ambil frasa soalan dengan buang perkataan kata soal. Kata soal terangkan. So jangan awak salin terangkan. Ada murid juga dia salin balik semua ni. Tu dia tak menjawab soalan lah. Sebab dia salin soalan. Okay, so nak menjawab kena buang kata soal ni, terangkan ni buang. So ambil frasa dia. Okay, proses pilihan raya. Kalau malas sangat nak tulis panjang-panjang ni, awak boleh je tulis MPP. MPP, boleh. Dalam peperiksaan dibenarkan. Okey, sebab dalam buku teks dia pun dah memang buat kurungan MPP. Okey, so tak ada masalah. Okey, proses pilihan raya MPP 1955. Pula dengan penamaan calon. Ya.
But what? Okay. Balik. Okay, so nampak tak soalan ni? Okey, cuba korang bagi tahu saya berapa markah murid ni dapat. Cuba. Boleh tak? Korang try dulu. Kira-kira. 5. 5. Okey, yang lain cuba bagi tahu saya. Anik 5. Adik 5. Partner 5. Dah. Apa lagi yang belum bagi? Nordahia 6. Lagi Liana? Liana, Syafina, siapa lagi belum bagi tahu? Khairil berapa? Awak rasa berapa? Rashid bagi 5. 5 markah. Okay, sekejap nanti Cik, kalau dalam exam tak ambil sikit daripada soalan tu kena tolak markah. ya macam mana? Kan kena ambil sikit macam proses pilihan raya MPP 1995 ialah kalau tak ambil sikit daripada soalan tu kena tolak markah. Dikatakan tidak menjawab soalan. Oh, Boleh potong separuh, tapi kalau peringkat SPM yang setakat ni lah, peringkat SPM dia bagi je. oh okey. Tapi saya nasihat walaupun SPM bagi, korang ikut cakap saya. Jawab dengan mula menjawab soalan. Sebab kita diminta cikgu-cikgu lah. Memang cikgu-cikgu sejarah semua dinasihatkan untuk beritahu murid, cuba minta murid jawab menggunakan frasa soalan dulu. Jangan terus jawab soalan. Seolah-olah awak sebenarnya tak menjawab soalan. Walaupun SPM bagi, tapi ada takut-takut nanti besar kemungkinan penandaan SPM lebih ketat, nak ikut cakap apa yang kata suruh mulakan frasa soalan sebab murid kena jawab esei kan, kena buat ayat lengkap. So awak kena ikutlah nasihat saya, mulakan dengan frasa soalan. Jangan terus jawab, jangan terus bagi jawapan saja. Boleh faham tak? Okey, sekejap saya tengah save, nanti saya nak tunjuk. Sekejap
Apa yang keluar ni? Belum Sekejap Mana gambar tadi? Liana, awak berapa markah? 4. 4. Dahiyat 6. Anik 5. Banyak 5 Syafina ada Syafina? Kenapa terang macam ni? Sekejap Saya nak tanda pun lambat ni. Nak keluar benda ni. Okay, so ini contoh soalan. Nampak tak sekarang ni? Yang saya nak tunjuk ni. Tadi nampak Tak. Ni nampak tak? Oh, nampak. Okay okay, soalan tanya, terangkan proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. 4 markah, contoh 4 markah. So, bila soalan tanya proses, mana ni? Okay, bila soalan tanya proses, kan? So, ingat, bila soalan tanya tentang proses ataupun perkataan lain, kronologi, so, korang kena ingat, mesti ikut urutan. Urutan. Korang tak boleh ambil random macam tu je buat ayat, buat jawapan. Tak boleh. Sebab nanti tak dapat markah. So, jawapan murid ni contohlah. Proses Tak pilihan... nampak. Tak nampak? Tak nampak. Nampak Google Meet ni. Nampak Google Meet je? Serius tak? Kita orang bercanda-canda. Kenapa? Kejap. Kenapa tak nampak Kejap. Tak keluar lagi mana Oh. Okay, kali ni nampak kot. Nampak tak? Okey dah. Dah nampak Oh, tadi nampak Google Meet je. Tak keluar. Okay, sorry. So, next. Okay, so kalau soalan tanya proses, awak mesti jawab ikut kronologi ataupun urutan. Okay, so kita tengok kat sini soal jawapan. Proses pilihan raya MPP ialah, so murid yang cemerlang mesti mulakan dengan frasa soalan. Barulah dikatakan menjawab dalam bentuk jawapan esei ataupun jawapan ayat yang lengkap. Okey, proses pilihan raya MPP 1955 ialah dengan penamaan calon. Okey, kalau awak tengok kat nota saya muka surat 5, penamaan calon ada kan? Walaupun dia tak mulakan dengan urutan di atas, tapi tak ada masalah. Kita ambil je penamaan calon sebab dah ada fakta itu dalam jawapan. Okey, seterusnya diikuto. Abaikanlah itu, dia typo sikit tak apa. Sebab dia tak membawa maksud yang salah sebenarnya. Okey, so dimaafkan benda macam ni. Tapi kalau keyword itu disalah artikan, boleh tak dapat. Tapi yang ayat-ayat macam ni tak ada masalah. Mungkin dia typo Seterusnya diikuti dengan pendaftaran pengundi. Kalau awak tengok nota saya, kan, pendaftaran pengundi tu selepas penamaan calon ke sebelum penamaan calon? Pendaftaran pengundi ni, korang rasa? Belum. Kenapa
Mana back tak boleh back Padam foto balik. Dia sebelum kan. So yang pendaftaran pengundi ni dapat tak? Pendaftaran pengundi ni dapat ke tak? Tak Dapat. dapat. Ha? Cuba bagi tahu saya, korang nak bagi ke tak pendaftaran pengundi ni? Ingat cakap saya, proses, soalan tanya proses. Dekat nota cikgu ada pendaftaran pengundi. Ikut kronologi. Ni dengar ni, fahamkan kata-kata saya ni. Ikut kronologi, ikut urutan. Kalau awak tengok nota saya, muka surat 5 tu kan. Muka surat 5. Okay, penamaan calon ada kan? Kat kotak keempat, betul tak? Kotak keempat. Okay, so kalau awak tengok pendaftaran pengundi kat kotak yang keberapa? 3. Kotak ketiga, ikut urutan ke tidak? Tak. Urutan lah. Tak ikut. Dia daftar dulu. Lepas tu Tengok nota saya, tengok muka surat 5. Pendaftaran pengundi kan sebelum penamaan calon. Dia tak ikut urutan. Kena ikut urutan. Faham tak? Nurin, aku risau ni. okey lah, faham lah. Tak Nurin, penamaan calon kotak yang keempat, betul tak? Nampak kan? Betul-betul. Okey, pendaftaran pengundi ni kotak yang ketiga. So tak ikut urutan ke sebenarnya? Kenapa saya lari ni? Pendaftaran pengundi lepas tu penamaan calon. Ikut urutan lah tu. Tengok jawapan ni, jawapan yang murid kat sini, jawapan murid kat sini. Awak jangan tengok nota saya tu. Saya Nurin. Okey, murid tu mula jawab penamaan calon. Saya dah bagi markah. Nampak tak? Okey, nampak. Lepas tu seterusnya diikuti dengan pendaftaran pengundi. Mana boleh? Okey, Sepatutnya dapat. jawapan murid tu seterusnya diikuti dengan kempen pilihan raya. Itu yang jawapan betul kan? Faham tak? Ya, betul. Dia jawab yang sebelum ni. Tiba-tiba jadi pusing ke belakang. Seterusnya diikuti pendaftaran pengundi. So ikut urutan tak? Tak. Tak ikut urutan. So kat sini tak dapat markah. Tak. Biasanya cikgu akan bagi ini TR. Tak dapat. Tak relevan Okey, lepas tu sambung jawapan murid ni. Setelah itu proses mengundi dibuat. Proses mengundi ada tak? Ada tak? Ni nak dapat bagi markah ke tak? Dah bagi. Bagi, kita bagi je. Okey, so dia nak mulakan jawapan yang lain. Okey, kita bagi proses mengundi. Setelah proses mengundi dibuat, proses pengiraan undi dilakukan. Dapat tak? Ada, dapat. Ya, dapat. Mengundi dulu kan 27 Julai. Yang ni proses mengundi. Ini mengundi sebenarnya. Proses mengundi ni mengundi, hari mengundi. 27 Julai tu. Okey, lepas tu setelah proses mengundi dibuat, proses pengiraan undi dilakukan. So dapat kat sini proses pengiraan. Okey, dan akhir sekali pengumuman keputusan pilihan raya dilakukan. Dapat tak? Dapat. Dapat. So bila ikut urutan, so dapatlah markah proses ni. Awak ikut proses, ikut kronologi, ikut urutan. Okey. Akhir sekali pengumuman. So kat sini ada 4 markah. Itulah cara dia. Full mark. Full mark lah. Salah satu dia je lah. terbalik tapi dia tetap full mark. Boleh lah. Full mark. Ya, tetap full mark. So nasihat saya, kalau keluar soalan peperiksaan, contohlah soalan 4 markah. Kan, soalan minta 4 markah. Kalau boleh awak jangan bagi jawapan cukup-cukup makan lah. Awak rasa aku dah cukup lah ni, aku jawab dah ni, dah 4 dah kot. Awak jangan rasa begitu. Jangan rasa selesa sangat. Takut-takut yang awak bagi cukup-cukup makan tu salah. Salah satu ke, salah dua kan. So awak tak ada jawapan backup, tak ada jawapan cover markah ke. Biar awak jawab lebih sedikit. Terutamanya jawapan kembat. Biar awak bagi jawapan, kalau awak ada idea, kan, idea mencurah-curah kan masuk otak kan, awak ingat kan. Awak bagi je lah. Kalau ada masa bagi je. Jangan awak rasa berkira-kira sangat. Nanti awak hilang banyak markah. Nanti yang awak rasa, markah awak rasa dah cukup maksimum, rupanya tak dapat markah maksimum. So rugi. Biar awak lebih. Saya dapati murid yang A atau A+, dia memang tulis berjela-jela lah. Idea dia mencurah-curah, dia bagi je. So bila cikgu dapat kertas peperiksaan mereka, cikgu tu tanda dengan selesa lah. Oi, apa yang dia jawab ni memang ada kat
peraturan pemarkahan ada kat dalam skema. So senang je kan. Okey, itu caranya. Okey, apa yang saya tunjuk ni cara nak menjawab soalan yang berbentuk kronologi ataupun urutan ataupun peristiwa. Awak ingatlah keyword-keyword ni. Kronologi, urutan ataupun peristiwa ataupun ada perkataan proses. Ada 4 lah. Ada 4 kat sini ada 4. Mesti ikut urutan. Awak tak boleh ambil jawapan random-random. So nanti hilang markah. Right, so sambung tadi. Faham tak ni? Ada yang tak faham? Cikgu, kalau kan first dia buat pendaftaran pengundi kan. Lepas tu dia Pendaftaran pengundi, okey. Kalau contoh awak nak mula jawab pendaftaran pengundi yang kotak ketiga tu lepas tu yang tadi tu kan dia terus lompat ke mengundi. Boleh? Boleh? Boleh. Walaupun dia lompat jauh kan? Boleh. Tapi still masih ikut urutan. Tapi kalau awak pendaftaran pengundi tiba-tiba seterusnya Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan dilakukan, ditubuhkan. Dah tak boleh. Faham tak? Faham. So dia sebenarnya tak adalah nak ikut urutan sebelah seterusnya yang satu-satu tu, ikut tahap-tahap. Kalau buat macam tu, nanti takut murid tak boleh nak skor. Sebab SPM dia bagi kelonggaran juga kat murid-murid. Banyak kalau saya terlibat kan, saya banyaklah ada orang bagi jugalah kat murid. Kalau ketat sangat ikut betul-betul buku, naya korang susah nak dapat A. So dia bagi kelonggaran sedikit yang tapi syaratnya ikut urutan. Itu syaratnya. Boleh? Jelas Okey. So mana tadi? Okey, so yang pertama, apa yang saya terangkan tadi adalah satu teknik menjawab sebenarnya, teknik menjawab SPM. Okey. So sebab kita silibus tak habis lagi, biasanya teknik menjawab SPM ni bila nak dekat trial SPM, biasanya barulah cikgu-cikgu bagi ceramah teknik menjawab kan. Jemput orang, bagi talk kat orang, jadi korang tahulah cara nak menjawab. Tapi kita ni silibus pun tak habis lagi kan. So saya ajarlah terangkan satu-satu. Okay, so proses pilihan raya MPP 55 pertama mula-mula adalah Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan ditubuhkan. Ini kata nama khas Ini kata nama khas. So pangkalnya memang ayat besar lah kan, dengan perasaan SPSK. SPSK Apa tu macam pernah demo cikgu-cikgu pernah demo SPSK. Okay, so Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan telah ditubuhkan dan mereka ditugaskan untuk membentuk kawasan pilihan raya. Iaitu terdapat 52 kawasan pilihan raya. Ni yang saya cerita ni pilihan raya MPP 55 tau. Bukannya pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown, bukannya pilihan raya negeri, bukan. So MPP 55. Okay, so ini langkah pertama. Kerja Suruhanjaya yang buat kerja dulu. Suruhanjaya penentuan sempadan kawasan buat kerja dulu, ditubuhkan untuk apa? Ditubuhkan untuk membentuk 52 kawasan. Kenapa ada 52 kawasan? Sebab mereka mempertandingkan 52 buah kerusi. 52 buah kerusi. Ada tak kat sini Sekejap. Kerusi pilihan raya. Tak ada. Kat mana saya jumpa Bukan. Korang nampak tak ni? Nampak tak buku teks ni? Ada. Nampak? Nampak. Tak ada Nampak. Sekejap saya tak masukkan kat nota result pilihan raya MPP. Saya ingat saya dah masukkan. Biasa lepas pandang. Lepas tu saya nak tunjuk ni. Okay, so kalau awak tengok kat sini, mana tadi? Ni.
ada 52 kawasan Suruhanjaya buat 52 kawasan pilihan raya. Maksud 52 kawasan pilihan raya ni ada 52 tempat yang dipertandingkan, tempat yang nak dipertandingkan. Mereka perlu bertanding untuk rebut menang kerusi kawasan tersebut. Okey, so kalau tengok kat sini result memang ada 52 kerusi. 51 tambah 1 So 51 kerusi majoriti dimenangi oleh Parti Perikatan. Parti Perikatan ni siapa ketua dia? Siapa ketua dia? Parti Perikatan. Ya. Lupa dah. Baru saya Tunku Abdul Rahman. Ya, Tunku Abdul Rahman. Putra Al-Haj. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memimpin Parti Perikatan, memimpin Parti UMNO, MCA, MIC, menang pilihan raya. 51 kursi diorang menang. 52 tempat dipertandingkan 51. Bantai habis, menang habis. So satu kerusi tu kalah dengan PAS. Saya lupa kawasan mana. Seingat saya Perak, tak silap saya negeri Perak, tapi saya lupa kawasan negeri mana. Dah lupa lah. Okay. So yang Parti Negara ni kalau awak nak tahu, Parti Negara ni pemimpin dia Dato' Onn Jaafar. Parti Negara dia macam seolah-olah IMP tapi dia dah wujudkan parti barulah, Parti Negara, tapi Parti Negara tak menang pun satu kursi. Walaupun calon dia letak banyak kan 30 orang, tapi tak ada menang pun satu orang wakil Parti Negara yang dipimpin Dato' Onn Jaafar. Ini PAS Parti Islam Setanah Melayu ni Parti PAS. Siapa tak tahu Parti PAS pelik lah. Pernah dengar kan Parti PAS? Ke korang tak kenal? Mesti kenal lah kan? PAS, ini PAS tau. Lepas tu yang Liga Kebangsaan Perak ni semua tak ada pun menang, kosong, tak menang apa-apa pun. Yang menang banyak Parti Perikatan, 51 kerusi dimenangi. So jumlah pengundi yang mengundi yang menang 79.6%. Ni jumlah populasi lah yang mengundi 818,000, hampir sejuta orang ni yang mengundi Parti Perikatan satu negara. Okey, hampir seluruh negara memang memilih Parti Perikatan untuk menang pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955. So, yang ini awak kalau boleh ambil lah ni potestate ke apa ke, ataupun saya pun lah nanti saya tak perasan nota saya tak ada yang ni pula. Okey, benda ni perlu tahulah kan, keputusan ni nak tahu jugalah kan. Okay. So 52 kawasan. Setelah kawasan dibentuk, dah ditentukan, 52 kawasan pilihan raya dah ditentukan, rang undang-undang diluluskan untuk membolehkan pilihan raya diadakan. Bila dah ada sebuah rang undang-undang dah digubal, dah dibuat, maka pilihan raya boleh dibuat lah. Perlu ada satu undang-undang dulu baru boleh dilaksanakan. Tak boleh terjah macam tu je. Okey, kemudian yang ketiga, pendaftaran pengundi dibuat. Pendaftaran pengundi di seluruh tanah Melayu. Maksudnya siapa-siapa yang berumur 21 tahun ke atas masa itu, syarat dia mesti warga negara lah kan, rakyat tanah Melayu, rakyat Persekutuan Tanah Melayu, syarat dia. Okey. So mesti daftar dulu, daftar pengundi. Kalau ini kat Tanah Melayu lah, tapi kalau kat Terengganu dia lewat sikit, 29 Oktober 54. Okay, so ingat ni je lah, ambil yang ni je. Okay, so seterusnya diikuti oleh penamaan calon. Lepas pendaftaran pengundi, orang-orang awam dah buat tugas diorang, orang yang nak bertanding pun buat kerja juga. Penamaan calon. Dah, siapa nak bertanding ni? Penamaan calon ni siapa yang calon-calon yang nak bertanding dalam pilihan raya? Dia mewakili parti apa? Parti PAS ke? Parti Negara ke, Parti Perikatan ke, liga apa ke Kemudian bila dah ada penamaan calon-calon bertanding, mereka kena buat kempen pula. Kempen pilihan raya diadakan lah selama 45 hari. Kempen yang seperti siang tadi lah saya dah ceritakan, masa kempen pilihan raya awak dah faham kan? Saya tak nak cerita lagi lah. Okay, maksudnya janji-janji, manifesto apa semua. Okay, dia orang promote, kalau undi saya dapat apa, macam tu lah yang saya dah cerita siang tadi. Okay, kemudian selepas kempen pilihan raya dah dilakukan selama 45 hari, barulah hari mengundi. Ini hari mengundi
proses pengundian. Boleh je awak nak sebut hari mengundi, proses mengundi, hari membuang undi, istilah tu semua sama. Okey, sama So kat sini kita dah tahu tarikh tepat bilakah pilihan raya MPP 55 dilakukan, iaitu bulan Julai 27 Julai 1955. Drag sangat panjang kan. Kalau tak ingat tak Tunku Abdul Rahman dulu kalau tak nak minta bila dibuat pilihan raya? Ingat tak yang petang tadi saya cerita? Masa dia pergi lawatan ke London, dia pujuk British buat pilihan raya kat Tanah Melayu tu bila? Sebelum November, dia minta penyata A. Awak tengok balik penyata A kan? Mana nak tunjuk jugalah korang lupa ni. Bukan yang ni. Yang bentuk A tu Ya bentuk A. Mana? Lupa. Surat apa? Ni. Bentuk A. Rundingan sebelum pilihan raya kan? Tunku Abdul Rahman dapat berkaitan memilih bentuk A. Sebab bentuk A dia minta apa? Minta pilihan raya diadakan tidak lewat dari bulan November. Dia minta sebelum November 54. Dia minta kalau boleh buat cepat. Sebab dia tak sabar-sabar nak memimpin negara. Biasalah. Beliau cukup yakin bahawa rakyat akan pilih dia. Sebab tu minta buat awal. Kalau buat lewat-lewat nanti bahaya pula. Nanti kan kempen parti lawan nanti buat kempen dahsyat-dahsyat kan, tabur duit sana sini, nanti dah terdapat sokongan pengundi. Biar dia tahu waktu tu dia zaman prime dia, zaman dia diangkat-angkat oleh rakyat, dia nak buat pilihan raya awal. Tapi masa tu British tak dapat nak tunaikan lah. Sebab banyak faktor, banyak sebab lah. Banyak proses tu nak buat pilihan raya tu, pilihan raya mesti nak dilatih lah kan. Dah ada kaki tangan dan semua cukup, baru buat lah pilihan raya. So lepas hari mengundi, rakyat dah keluar mengundi apa semua kan, pada tarikh yang sama 27 Julai ni. Lepas tu peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan. Macam kalau kat tempat kita, contohlah saya bagi contoh kita je lah, saya je lah kan, saya pernah bertugas petugas SPR kan, cikgu pernah jagalah kan. So hari mengundi, proses mengundi, pusat mengundi dibuat di sekolah kita, SMK Bandar Putra kan, pernah buat. So untuk peti undi tu kita dah bawa, dah simpan, kita ikat apa semua, seal semua, selotip semua stiker dia kan. So kita bawa ke pusat pengiraan undi. Pusat pengiraan undi, awak tahu tak kat mana? Siapa tahu? Cuba teka. Kat mana pusat pengiraan undi kat tempat kita? Yang dekat lah. Agak-agak awak kat mana? Tempat vaksin tu ke? Kat mana? Dekat tempat vaksin tu. Ya, betul. Tempat vaksin. Dewan Bandar Putra. Dewan utama tu Dewan utama Bandar Putra tu lah. Itulah tempat pusat pengiraan undi So peti-peti tong-tong buang undi tu kita memang hantar ke sana lah. Saya sampai malam, sampai pukul 12 kat sana. Daripada kerja 6 pagi tu dah ke sana, ambil peti undi tu dengan semua barang-barang dia lah dibagi. Saya dapat beg laptop percuma, dapat baju percuma, dapat jam, dapat kalkulator pun ada, dapat macam-macam dapat. Dibagi je kan, dia tak minta pulang balik. Cuma dia nak peti tu je lah yang dia kira tu lah, benda-benda bukti tu je lah dia nak ambil. Yang barang-barang yang lain tu kita dapat. Saya pun dapat jam, dinding apa semua. Dia tak minta kita pakai je lah kan. Sebab benda tu kita kat tempat pusat mengundi tu kita guna benda-benda tu, barang-barang yang dia bagi tu. Tapi dia tak minta balik saya pun pelik tak kisahlah, dia pun tak nak. Dah banyak duit. So proses pengiraan undi. Last sekali, bila peti undi tu dah dibawa ke pusat pengiraan undi, contohnya kalau tempat kita kat Dewan, dah bawa, dah proses kiraan undi dibuat, akhir sekali pengumuman keputusan pilihan raya. Malam itu juga kalau contoh hari mengundi hari ini, siang tu kita sibuk, rakyat pergi mengundi, malam tu kita tahu keputusan, lepas pukul 8-9 jatuh kan. Kalau kita biasanya orang semua nak tengok berita, masa tu mak ayah korang semua memang nak buka berita, nak tengok keputusan. Saya pun termasuk
juga masa tu. So balik tu kita nak tahu apa result kan. Kita nak tahu result. Okay. Dia ceritalah tempat 11 N21 dimenangi oleh ni N P tu parlimen, N tu negeri. Okay. So ini contoh soalan saja, latih to be. Bagaimanakah proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dijalankan? So kalau keluar soalan ini proses ataupun perjalanan, kalau dia tulis perjalanan ke apa ke, so inilah jawapannya contoh soalan saja Okey, so sekejap korang boleh tak korang baca ni dulu 5 minit boleh tak 5 minit? Saya bagi awak rehat 5 minit, boleh tak? Korang? Boleh. Boleh. Korang baca dulu lah, saya ada hal sikit lah 5 minit je nanti saya datang balik. Okey. Jadi okey, Liana jangan bukan-bukan. Baca Liana, syarat menjadi pengundi, syarat nak jadi calon yang bertanding. Kalau kat kelas ni saya dah soal lah korang kan. Kalau kat sini macam mana nak soal korang? Kalau korang jujur tak apa. Kalau menipu korang tengok nota kat bawah. Okey, baca dulu tau. Sekejap je, 5 minit. Okay, go. Okey.
Alhamdulillah. Korang gosip apa ha? Jangan baca. Tak. Saya tak baca. Saya reading. Tak sempat nak baca. Okey. Dah hafal belum? Senang je ni. Okey, so sambung. Kita tahu semua proses perjalanan pilihan raya dah terangkan tadi. Okay, sekarang kita masuk topik syarat-syarat nak menjadi pengundi ataupun syarat-syarat nak menjadi calon yang bertanding. Syarat-syarat menjadi calon bertanding pilihan raya. Okey, yang pertama syarat menjadi pengundi mestilah seorang warga negara. Of course, seorang warga negara. Awak tak boleh nak mengundi kat Malaysia, kat Tanah Melayu, tapi pada masa sama awak pegang kerakyatan Afrika. Tak boleh lah kan? Tak logik. Macam mana awak rakyat Afrika, awak nak mengundi untuk jadi rakyat Tanah Melayu, awak nak mengundi kan? Tak boleh. Okey, so seseorang itu mestilah seorang warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Sama juga macam nak bertanding. Awak nak bertanding, nak jadi pemimpin kat negara kita, nak masuk bertanding dalam pilihan raya. So seorang itu mestilah warga negara. Tak bolehlah George Bush ke Sir Donald Trump, tiba-tiba awak nak panggil Donald Trump, tolonglah jadi Perdana Menteri kat negara kami. Awak nak undang dia, invite dia masuk bertanding. Tak boleh, sebab syarat dia mesti seorang warga negara baru boleh bertanding dalam pilihan raya. Okay, so kemudian mesti berumur 21 tahun ke atas. 21 tahun ke atas. Ini zaman yang sebelum ni tapi yang sekarang ni baru-baru ni 18 tahun. Ini cerita yang ketika tahun 55. Okey, berumur 21 tahun ke atas dan sama juga nak jadi calon yang bertanding dalam pilihan raya mesti berumur 21 tahun ke atas. Okey, dan syarat nak menjadi pengundi yang ketiga adalah individu itu mesti tinggal ni menetap lah menetap, tinggal di Persekutuan Tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu layak memohon sebagai pengundi daripada tarikh inilah, tarikh 17 Oktober di Tanah Melayu kecuali Terengganu. Kalau Terengganu lewat sikit 28 Oktober. Okey, tapi yang keyword ni yang penting ni je individu yang tinggal di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sebut dalam sini adalah tempoh 6 bulan terdahulu layak memohon sebagai pengundi. Okey, manakala untuk syarat menjadi calon bertanding, okey, individu juga sama juga macam ni, tinggal di Persekutuan Tanah Melayu kat negara kita lah tinggal. Dia tak boleh maksudnya dia seorang businessman kat luar negara, duduk kat Amerika, tak pernah tinggal kat Tanah Melayu ataupun datang Tanah Melayu sekejap-sekejap je, tapi nak masuk bertanding pilihan raya ataupun nak mengundi, tak boleh. Dia tak cukup syarat untuk dibenarkan begitu. Tak boleh. Mesti tinggal dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Okey. Sebelum tarikh inilah. Okey, sebelum tarikh ini yang ke belakang tu ditinggal dah lama, boleh. Okey. Dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Okey. Dan akhir sekali kat negara kita ini uniknya negara kita, awak nak bertanding dalam pilihan raya, syarat dia mesti berpengetahuan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey? Sebab tu awak tengok, tak hairanlah kalau kita tengok kat negara kita menteri-menteri pandai berbahasa Inggeris. Maksudnya boleh lah, basic boleh berbahasa Inggeris, boleh cakap bahasa Inggeris, boleh komunikasi bahasa Inggeris, faham bahasa Inggeris. Syarat dia, kalau awak tak mahir bahasa Inggeris, tak payahlah bertanding pilihan raya. Nanti suruh bercakap depan media antarabangsa kan, media CNN ke apa, soal bahasa Inggeris awak tak boleh nak cakap. So tak boleh. Tapi kalau kat negara luar dia tak pentingkan sangat. Tapi ini ceritanya kat negara kita mesti berpengetahuan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey.
Korang dengar tak ni aku cakap ni? Dengar. Okey, dengar ingat saya cakap seseorang, risau saya. Dengar. Okey. So, sambung. Ni cerita T. E. Smith. Siapa pula T. E. Smith ni? Mamat ni siapa? T. E. Smith. Okey, T. E. Smith adalah pegawai British yang bertindak menguruskan atau menyelia, gunalah mana-mana perkataan yang mudah, menyelia menguruskan urusan pilihan raya bagi menjamin pilihan raya lebih sistematik. Apa-apa pun kita perlukan bantuan dan orang kata sokongan British. Okey, perlukan bantuan dan sokongan British dalam menguruskan pilihan raya kat negara kita. Okey, so soalan saya pada korang, kalau sekarang negara kita, perlu tak pegawai British nak menguruskan pilihan raya kat negara kita? Terus sekarang? Tak perlu. Tak perlu. Apa sebab dia? Kenapa kita dah tak perlukan British? Sebab Dah merdeka. Ya, jawapan mudah lah. lepas dah penjajah. Sebab kita merdeka, itulah jawapanmu mudahnya. Kita dah merdeka, kita dah mempunyai kedaulatan sendiri. Maksud kedaulatan tu kekuasaan. Kita dah memiliki kekuasaan untuk mengontrol negara kita sendiri. Kita tak perlukan bangsa asing. Tapi yang ini cerita dia, kenapa orang pegawai British itu nak menguruskan pilihan raya? Kenapa bukan orang Melayu ke Cina ke India, orang tempatan, kenapa? Sebab masa itu negara kita belum merdeka dan orang-orang tempatan tak ada pengalaman. Macam mana nak menguruskan pilihan raya? Tak ada knowledge. So kita perlukan bantuan dan sokongan British sebab dia yang pakar benda-benda macam tu kan. So dia yang banyak ajar kita dan sistem ahli pun dia yang ajar. Korang dah belajar kan sistem ahli, melatih penduduk tempatan, nak mentadbir kerajaan, okey? Benda-benda tu semua perlu bantuan dan sokongan British. Tapi bila kita dah dapat kemerdekaan, kita dah boleh kontrol, kawal negara kita sendiri tanpa bantuan sokongan asing. Okey? Okey, ni apa ni? Tahukah anda, bacalah korang apa ni kenyataannya. Tahukah anda parlimen, ni benda yang baru, ya, saya share. Okey, kat buku teks tingkatan 4 awak mungkin tak jumpa. So, ini kat buku teks sejarah tingkatan 5 nanti, tahun depan korang dapat lah, muka surat 61 saya dah bagi. Okey, korang bacalah ni, apa cerita dia. Boleh tak? Ani, tolong baca ni. Nak dengar suara awak lah. Tahukah anda? Okey, baca ni. Tahukah anda? Baca ni. Parlimen telah meluluskan pindaan perlembagaan had umur mengundi daripada 12 tahun kepada 18 tahun pada tahun 2019. Pada masa yang sama, calon bertanding juga diturunkan pada umur 18 tahun dan pendaftaran pengundi akan dilakukan secara automatik. Rujukan buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM hal 61. Ya. Mana tak keluar lah. Calon bertanding pun umur 18. Ingat pengundi je 18, tak? Nanti awak dah cukup umur, habis SPM. Cikgu, saya memang ada cita-cita cikgu nak jadi ahli politik cikgu. Saya memang betul-betul cita-cita cikgu nak jadi ahli parlimen cikgu. Saya nak wakil kulai cikgu. Cikgu undi saya awak beritahu saya kalau awak dah cukup umur 18 tahun. 18 tahun yang sekarang begitu muda boleh jadi wakil rakyat. Faham tak? Setakat ni kita yang tahu wakil rakyat termuda Syed kan? Syed Saddiq. Syed Saddiq, ya Allah nak sebut Syed apa ya? Syed Saddiq, parlimen Muar tu. Umur 25 tahun. Muda kan? Muda tu. Nanti korang pecahkan rekod pula 18 tahun. Orang dah tak boleh nak pecah rekod. Dia bukan masuk dalam parlimen parti pembangkang ego. Tak, masa itu kan Pakatan Harapan mula-mula menang. Dia sekarang Pakatan Bebas kan? Dia bebas kan ego kan? Dia bersatu. Sekarang bersatu. Tak tahu ego. Bersatu dengan Mahdi semua kan? Parti Hmm. Pribumi Bersatu. Betul. Tapi dia terbubar. Okey. Masa menang tu atas Parti Bersatu Parti Pribumi Bersatu.
Okey, itu cerita politik, nanti cerita ni kena off record. Okey, so sambung. Tapi tak boleh lah nak cerita, tak boleh cerita. Orang cakap buruk dia pun, tapi saya sendiri orang Muar. Ada sedikitlah perubahan yang dibuat terhadap Muar tu. Saya nampak lah, saya ingat lagi saya pergi Tanjung Mas kan. Lepas dia jaga Muar tu cantik sikit lah. Itu je lah yang saya nampak. Saya tak cerita benda-benda lain. Yang saya nampak apa yang dia buat lah kan. Itu cerita benda baik je, kita tak suka cerita buruk-buruk. Okay, so ni yang baru ni pun ni, pendaftaran pengundi pun dilakukan secara automatik. Ni benda ni, saya pun baru tahu benda ni. Bila saya baca ni, saya ingat calon syarat-syarat nak mengundi 18 tahun. Rupanya calon bertanding pun 18 tahun rendahkan. Dan pendaftaran pengundi dah tak dibuat secara manual tetapi secara automatik. Kalau zaman saya kita kena pergi daftar dulu. Nanti kalau tak, nama awak tak ada dalam buku diorang. Awak tak boleh mengundi. Walaupun awak kata, contohlah awak pergi pusat mengundi kan, awak tak pernah daftar. Tiba awak pergi bagi IC, dia kata encik tak boleh mengundi. Lepas tu awak marah kan, kenapa pula, saya rakyat Malaysia tau, saya dah cukup umur untuk mengundi, kenapa tak boleh mengundi? Nama encik, IC encik tak ada dalam buku kami sebab awak tak daftar. Tetapi jangan risau, sekarang dah disebut dah kat sini, pendaftaran pengundi dah dibuat secara automatik. Mungkin dah didaftarkan, nama korang dah ada dah automatik dalam sistem. Dah ada, tak perlu korang nak pergi pejabat pos lagi, pergi SPR, pergi daftar, tak perlu. Macam saya kena pergi, kena daftar dulu, baru boleh mengundi. Boleh faham tak? So kat sini ada 3 benda lah. Okey, ni berdasarkan laporan pilihan raya MPP 55. Okey, dalam laporan pilihan raya MPP apa cerita dia? Terangkan urusan dan peraturan tentang apa. Okey, itu yang inilah tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi pilihan raya. Lepas tu urusan pemilihan, peraturan-peraturan tentang bagaimana nak mentadbir pilihan raya, ada pembagian kawasan, pendaftaran calon, parti-parti bertanding, nama-nama calon yang bertanding dan pengundi. Ini isi kandungan laporan pilihan raya MPP. Okey? Awak ingat yang keyword yang mudah-mudah lah, ingat keyword mudah. Parti-parti bertanding, nama calon bertanding, mesti tahulah. Diorang mesti perlu tahu. Dan berapa orang pengundi. Okey, pengundi lah. Ini sila rujuk teks sejarah halaman 4. Tingkatan 4 halaman 202 untuk mengetahui agian kerusi mengikut negeri, pecahan pengundi mengikut kaum, keputusan pilihan raya. Kat sini saya dah bagi. So saya suruh korang rujuk sendiri. Tengok muka halaman 202. Ni halaman 202 kan? Silap saya, 202. Ini keputusan yang saya dah bagi tahu tadi kan? Parti Perikatan menang lah. Parti Perikatan yang menang pilihan raya menang 51 kerusi. Daripada 52 buah kerusi, 51 dia menang. 1 kerusi je terlepas kat tangan Parti PAS, Parti Islam Setanah Melayu. Tak boleh nak highlight. Tak tahu kenapa. Tak detect. So ini pecahan pengundi mengikut kaum. Kalau tengok kat sini orang Melayu ramai lah. Yang daftar mengundi 84.2%. Cina ada 11.2%. Dan ni agian kerusi mengikut negeri. Ni kalau nak tahulah, kita ambil tahu saja. Paling banyak kat Perak. Johor pun kedua banyak. Kita ambil yang isi penting ni, kita kena tahu isi penting lah. Ini senarai parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya MPP 55. Ada Parti Perikatan, iaitu terdiri daripada gabungan UMNO, MCA dan MIC. Ini Parti Perikatan yang paling popular lah. Dan Parti Negara, siapa tak tahu pemimpin dia, kalau semua kenal lah saya rasa, Datuk On Jaafar dan EEC Turai Singgem.
Dan PAS, Parti Islam Sultan Melayu ada Haji Ahmad Fuad dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Parti Buruh, Parti Kebangsaan Perak, Liga Progresif Perak, Liga Melayu Perak dan Calon Bebas. Inilah senarai parti yang bertanding. So daripada parti-parti ini semua, korang semua dah tahu kan, Parti Perikatan menang 51 kerusi dan PAS menang 1 kerusi. Okey, itu ceritanya. Okey, ini pilihan raya awal di Sarawak. Okey, boleh tengok KMC kat Sarawak kita ada KMC dan SUDC Pilihan raya KMC membagikan kucing kepada 9 kawasan. Okey, maksudnya senang kata dia ada 2 kawasan secara umumnya. Okey, Kuching dan Sibu. Tapi di Kuching pecah lagi 9 kawasan, di Sibu 9 kawasan juga. Okey. Ini selepas pilihan raya lah keputusannya pengurusi KMC siapa? William Tan, timbalannya Ong Kee Hui. Di Sibu SUDC pengurusinya Ting Chiu Huat. Timbalan pengurusi John Lu Lin Chong. Okey. Ini pilihan raya awal di Sarawak. Kat mana? Di Kuching dan di Sibu. Ingat yang penting je, awak ingat yang penting je. Okey, Kuching Municipal Council dan Sibu Urban District Council. Okey, SUDC. Kesimpulannya untuk di Sarawak, pilihan raya sebagai persediaan awal untuk membentuk kerajaan sendiri. Dan pilihan raya, mengadakan pilihan raya mendapat sambutan rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan. Okey, Sarawak. Kena ambil tahu jugalah Sarawak, Sabah ni. Kalau kita sedia maklum KSSM ni, buku awak ni, dia akan selain daripada menceritakan sejarah kat kawasan Tanah Melayu saja, Semenanjung Malaysia, dia juga menceritakan tentang Sarawak dan Sabah juga. Kenapa? Supaya masyarakat Sabah Sarawak tak rasa dipinggirkan. Maksudnya bila rakyat Sabah Sarawak ataupun anak-anak murid daripada rakyat Sarawak dan Sabah, bila baca buku teks ni, dia tak adalah rasa asyik cerita Tanah Melayu je yang tak ada kaitan dengan aku kan. Cerita Johor lah, KL lah, Selangor, Perak, Kedah. Mana negeri kami, Sarawak Sabah, nanti diorang kecil hati. So, saya perasan saya sendiri perasan bila saya compare dengan buku teks lama, Sabah Sarawak mesti cerita detail juga kat sini. Korang kena ambil tahu jugalah ambil tahu juga seberang sana sebab mereka sebahagian daripada kita. Mereka sebahagian daripada Malaysia. Okey? Okey, kemudian bila dah Sarawak pula, kita Sabah. Pilihan raya awal di Sabah. Okey, pada tahun 62, lewat sikit, 62. Pilihan raya ini di bawah Local Government Election Ordinance. Okey, ada 118 kawasan. Banyaknya. 118 Banyak pecahan dia tu. Sedangkan kat Semenanjung Tanah Melayu masa tu, kita ada berapa kawasan? Pilihan raya MPP ada berapa kawasan? Cuba beritahu saya. 50, 1, 2. 51-2. Mana satu tu? 51-2. Mana satu? 52. 52. Ada 52 kawasan tetapi 51 Parti Perikatan menang, 1 PAS menang. Boleh? Kenapa 6-7? Oh, Syafina lain tak kuat malam. Okey, kat Sabah kita sebut ward ward. Bukan ward hospital ward. Ward. Okey, terbagi kepada 118 kawasan ward di pihak berkuasa tempatan. Okey, individu yang bertanggungjawab menjalankan pilihan raya di Sabah. Kalau Tanah Melayu kan kita ada nama siapa tadi? Alamak, lupa dah. Cepat je lupa. Mana dia? Ni T. Smith kan? Di Tanah Melayu, MPP punya T. Smith. Tapi kalau di Sabah sama juga, masih lagi orang dia juga British.
Setiausaha kolonial. Ada perkataan kolonial ni. Kolonial ni mereka lah penjajah. Setiausaha kolonial kerajaan tempatan atau penguasa pilihan raya. Dikendalikan mereka lah. Okey. Dan 202 calon bertanding untuk bertanding 118 kawasan. 202 bertanding rebut 118 tempat ni. Okey. Dan 53 kawasan menang tanpa bertanding. Wah, free je. Kenapa agak-agak kurang? Kenapa apa maksud menang tanpa bertanding ni? Korang tahu tak? Apa maksudnya? Kenapa Dia tak boleh masuk jadi dalam competition tu tapi orang senaraikan nama dia. okey, lagi? Ada lagi tak? Ada satu parti je. Ya. Jawapan Khairil lebih tepat lah. Maksudnya dalam satu kawasan tu maksudnya satu parti je yang mencalonkan diri diorang nak bertanding. Lepas tu tapi tak ada pihak lawan. Diorang tu tak ada pembangkang, tak ada apa lawan. Maksudnya dia menang free je lah. Itu maksudnya menang tanpa bertanding. Macam biasanya kalau dalam sukan Apa dia undi dia sendiri? dia dah tak payah mengundi, tak payah rakyat tak turun mengundi. Macam contoh saya bagi contoh Kulai. Rebut kerusi parlimen Kulai. Okey, tiba-tiba calon yang bertanding untuk nak cuba mewakili parlimen Kulai, nak bertanding peringkat parlimen Kulai. Contohlah saya bagi parti A lah, saya sebut parti A lah, saya tak nak sebut nama parti politik kita kan. Parti A masuk bertanding. Tapi parti B, parti C tak ada. Maksudnya kalau bagi contoh, okey, dululah Barisan Nasional lah, saya bagi contoh dulu Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan PAS. Ada 3 parti dulu saya sebut 2018 punya Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan PAS. Contoh 3 parti bertanding. Tapi tiba-tiba masa pilihan raya nak dibuat kawasan kita untuk rebut kerusi parlimen, parti PAS je yang masuk. Parti BN dengan PH tak masuk pun. Itulah maksudnya PAS, tiba-tiba PAS menang bertanding. Itu maksud saya. Boleh faham tak? Boleh. Tak ada wakil lain nak dihantar. Parti lain tak ada hantar wakil pun. Maksudnya menang tanpa bertanding lah. Best lah, seronok lah. Maksudnya rakyat pun tak perlu nak mengundi lah untuk kawasan tersebut. Sebab tak ada lawan kan. Macam mana nak bertanding kan. Syok sendiri pula. Datang mengundi memenatkan diri, yang menang satu pihak juga tu juga kan. Tak ada kiraan. Okay, so USNO. Okay, parti USNO menang sebanyak 54 kawasan diikuti parti UNCO, iaitu menang 38 kawasan. Okey, lihat teks sejarah yang tampak halaman 203. Okey, jom kita tengok, nak tahu sikit lah apa benda kan. Surat 203. Ni. Okey, ni Sabah. Ni menang lah. USNO menang besar 54 kawasan. UNCO menang 38 kawasan. Lain-lain pun ada juga dapat. Bebas pun ada 4 kursi. Okey. Ni pembagian kursi Majlis Undangan Borneo Utara, USNO. Ni tempat lain ni pun penting juga benda ni. Korang kena tahu ni. Okey. So ni, perhatikan proses di dalam bilik mengundi serta peringkat pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Okey. Ni petunjuk. Nampak tak kat sini Kat sini nampak sikit kot. Zoom sikit. Korang kena tahu ni. Okey, ini pintu masuk. Nampak tak orang? Ini ini baju pink Pink ke merun ni? Pink lah kot. Okey, baju pink, masuk mengundi, bilik mengundi, ada polis. Memang ada polis memang ada polis. Saya Takutlah nak pergi mengundi macam ni. Kenapa pula takut mengundi? Kalau polis tension tak apa. Aduh mak. Bukannya nak tembak awak pun.
Dia Okey. macam kita seorang-seorang lepas tu yang lain semua tengok kita. Tak adalah. Mengadakan. Semua buat kerja masing-masing. Tak ada nak save tengok orang, tak sempat tengok orang. Saya pun tak sempat nak tengok awet-awet cun. Tak sempat. Jai. Saya buat kerja. Betul, ramai Oh, orang. cikgu repot bini cikgu. Tak, awak tahu tak? Awak tahu tak, saya bertugas SPR. Saya pusat mengundi nombor berapa? Saya pun dah lupa, nombor 10. Tak silap saya. Saya jaga 9 ke 10. Tempat pusat mengundi saya tu muda-muda tau. Memang tak ada orang tua yang masuk kawasan tempat pusat mengundi saya ini. Saya umur sekitar 28 macam tu lah, 28, 29, 30. Umur macam tu lah. Lebih kurang macam saya lah, muda sikit lah, bawah lagi. 26 pun ada. So, saya memang tak sempat nak tengok siapa muka-muka pengundi tu, tak sempat. Saya buat kerja. Okey, kita ada 4 petugas tau, 4 petugas. Okey, saya selaku ketua tempat mengundi, saya ketua. Awak rasa ketua kat tempat mana? Duduk kat mana masa ni, situasi ni? Saya duduk kat mana? Lantai. Nombor berapa? Nombor 8. Nombor 1. Nombor 1. Kat sini awak kena tengok kat sini petunjuk. Saya bertugas kat mana? Saya sebut saya sebagai ketua tempat mengundi. Saya gelaran saya KTM. Saya dipanggil KTM lah, ketua tempat mengundi. Agak-agak awak ketua tempat mengundi duduk kat mana? Nombor 1. 5 kot. Nombor 5. Ini saya duduk kat sini. Saya tengok diorang buat benda ni. Saya kawal diorang. Apa-apa ni, berlaku apa-apa kat sini, tanggungjawab saya tau. Bukan main-main, saya ketua. Saya pun tak percaya masa tu saya dipilih. Tapi bukan saya seorang je ketua, banyak cikgu-cikgu lain pun ada ketua, cikgu. Banyak cikgu lagi, cikgu lain lah, cikgu Fauzi apa semua. Nak research cikgu settle lah. Kalau apa-apa berlaku ke macam rusuhan ke apa-apa, saya lah bertanggungjawab kan. Tapi ada polis kat sini, saya bagi taklimat sikit lah kan. Kalau apa-apa, saya boleh arahkan dia je ni, polis ni. Saya bos tau. Polis ni saya yang mengarahkan. Cik boleh tak tolong ni ke apa kan? Kawal sikit kat luar ni kan. Minta lah tolong gitu je lah. Bukan yang mengarahkan pun. Saya tak ada kuasa pun. Maksudnya kita cakap-cakap lah, talk sikit. Okay, kawal. Ada juga wartawan media berita, media Cina kot saya rasa. Dia nak masuk tau. Saya tak bagi. Saya halang. Dia kena jumpa saya dulu. Sebab saya yang jaga kawasan ni. Itu kata, cik boleh tak nak temu bual? Saya cakap tak boleh lah kan. Saya tengah buat kerja kan. Tunggu habis lepas pukul 5 baru nak temu bual. Dia nak temu bual sekarang. Saya tengah buat report. Saya kat sini bukan duduk diam-diam je. Ada report, laporan kena buat. Lepas sejam kena senaraikan berapa orang dah mengundi. Saya kena senaraikan. Itu belum lagi orang yang kecelaruan identiti apa semua. Report-report semua. Leceh lah kan. Kerja-kerja saya ni bingung sikit. Saya pun serik juga malah nak buat kerja ni. Tapi dengar-dengar saya dipilih lagi kan. Risau pula saya buat kerja ni. Penat. Okay. Dan seterusnya. Okay, ini satu. Kat sini saya nak cerita sikit lah pengalaman. Ini nombor 1 ni Kerani. Kerani. Masa ni yang tolong saya Cikgu Jamalia. Kenal tak? Cikgu Jam. Korang kenal tak? Tengok kat sekolah SMKBP ke? Ya buat tahun 2018. Korang tentang apa? Kelakarnya. Dia buat kat sekolah-sekolah. Habis nak buat kat mana? Kat Padang. Kena hujan habis lah. Habis saya cakap yang dekat Dewan Vaksin tu apa? Itu tempat ambil peti. Ambil peti mengundi. Lepas tu kita ambil ke sana, saya drive, saya bawa ke sini lah. Kita buat kat dalam kelas. Dia banyak, ada 10-12 bilik. Saya jaga pusat nombor 10 kot, tak silap saya pun dah lupa dah. Okay, so ni contoh yang jaga saya, yang bantu saya lah masa tu ada ustaz pula. Nombor 1 ni tak silap saya Cikgu Jamalia, dan nombor 2 ni Cikgu Rosmawati. Tak silap saya lah, saya pun dah lupa dah. Cikgu Rosmawati, lepas tu ada Ustaz Syafi'i. Ada Ustaz Syafi'i, ada seorang lagi siapa saya tak ingat. Okay. So semua ada 4 orang kerani lah, termasuk saya 5. Okay. So bila diorang dah letak IC kat sini, bagi IC, diorang dah check, yang ni check tau, tolong check IC, nama kat buku tu ada tak? Kalau ada, okay, diorang minta pergi kat sebelah. Okay, pengundi ni pergi kat sebelah, tunjuk
kat tengah-tengah ni. Tunjukkan jari kan, saya dah beritahu tadi kan, tunjukkan jari macam ni. Okey, kalau jari diorang dah bertanda, diorang tak boleh mengundi, diorang kena keluar. So biasanya tak adalah, biasa benda tu saya tak pernah jumpa lah. Lepas tu yang ni tolong calikan dakwat hitam kat tangan dia, tangan apa kat sini ya. Okey, jadi telunjuk. Lepas tu dah tu pergi kat sebelah. Pergi kat sebelah, yang ni tolong orang kata bagi kertas undi, kat pengundi ni. Okey, bagi arahan sikit lah, nak tanda kat mana kan. Satu kertas parlimen dan satu kertas lagi untuk negeri. Okey, lepas tu diorang akan, pengundi ni pergi ke nombor 2 ni. Kaunter nombor 2. Nombor 2 ni tempat mengundi. Diorang sorang-sorang kat sini. Diorang sorang-sorang sebab kat sini dia ada orang kata apa? Hijab bagi apa, dinding apa, wall lah, tembok lah. Kotak je sebenarnya. Okay, diorang mengundi senyap lah. Dia tak adalah nak tunjuk kan, saya undi pak di BN, saya tak adalah. Kan undi, diorang dah buat pangkah undi kat sini, ada pen kat sini, diorang bergerak ke nombor 3 ke depan. Inilah tempat kotak mengundi. Tempat kotak mengundi ada dua kotak tau. Satu kotak parlimen, satu lagi kotak negeri. Ada warna lain-lain. Dia ada 2 kertas. Dia jangan salah buang ni lah. Kalau dia dah kertas parlimen, dia kena pergi kat tong parlimen lah. Kalau kertas negeri, dia kena pergi kat kotak negeri lah. Jangan salah masuk kertas lah. Maksudnya jangan salah masuk tong. Okey, masuk peti tu. Okey. Lepas tu dah pergi nombor 4 ni tak ada apalah. Okey, nombor 4 ni wakil-wakil je. Dia tengok perjalanan ni. Dia nak tengok je perjalanan tu. Okey, kemudian pengundi pergi pintu keluar lah balik. Dah selesai lah urusan dia, keluar. 4, 5 ni, 5 duduk kat sini. Saya just semua kawasan ni. Kerja saya tu je, buat-buat report je, isi laporan. Tu je lah. Okay, so nanti korang rasalah sendiri pengalaman mengundi pilihan raya. Jangan tak undi tau Nurin. Jangan awak masuk Kalau pusat ada mengundi Liana, bela-bela saya pula. undi. Nurin, awak masuk tempat mengundi jangan bela-bela pula. Apa aku nak buat? Aduh. Ada balik orang ke kalau kan tak tanya, undi? alah. Tapi biasanya awak dah tengok yang depan tu buat apa dulu kan? Dah nampak lah kan? Kalau tiba-tiba nama awak yang pertama tak pergi polis dulu. elok-elok lah. Belum tak polis elok-elok Aduh. Sekejap, rehat dulu. Tapi yang polis yang jaga saya tu polis muda ke? Tak adalah polis yang tua-tua. Ouch. Semua muda-muda lah. Ouch. 20-an, umur 20-an. Bagus, Lebih muda bagus. daripada saya. Okay, Lebih Nurin, kita muda. boleh pergi mandi, jom. Kita masuk seiring. Jom Nurin, jom. Aduh. Tapi Nurin, awak nak ngurat abang polis kena tahu tarikh kemerdekaan. Saya kena Lahat lagi. Jangan salah tarikh kemerdekaan. Pening. tak naklah garang sangat. Saya tak suka garang-garang ni. Okey, ni pilihan raya. Okey, ni 6 peringkat. Okey. Ni pun kita. Ni macam proses juga sebenarnya macam proses juga. Kat info ni tengok pengeluaran urit Suruhanjaya Pilihan Raya akan keluar surat kuasa untuk jalankan pilihan raya. Lepas tu penamaan calon. Ini contohlah kalau soalan tanya jelaskan peringkat pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil di Malaysia. Ini proses pilihan raya terkini. Boleh faham tak? Ni korang jangan lupa ni, ambil ni. Awak boleh tulis kat sini nota awak. Proses perjalanan pilihan raya terkini. Yang saya ajar yang sebelum-sebelum. Oh, besarnya. Yang saya ajar ni kan yang proses-proses tadi tu, yang itu MPP punya tahun 55. Boleh faham tak? Yang ni. Mana tadi? Ini MPP 55, proses pilihan raya tahun yang 55 punya cerita.
Tapi yang kat sini, dia nampak kecil je. Mana buku begini? Yang kat sini ni, yang kat buku test ni, ini proses pilihan raya terkini. Sama ada pilihan raya umum maupun pilihan raya kecil. Sama je peringkat dia. Bermula surat kuasa dibuat, Suruhanjaya Pilihan Raya keluarkan surat kuasa, jalankan pilihan raya. Lepas tu kedua, proses penamaan calon dibuat. Kena ikut proses lah, awak jangan tak ikut turutan, mesti ikut turutan. Okay, yang ketiga, kempen pilihan raya dibuat. Lepas kempen, barulah hari mengundi kan, pengundian dibuat. Kemudian jumlah rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Penjumlahan ni sebenarnya awak nak guna ayat pengiraan undi pun boleh. Pengiraan undi dibuat boleh je. Awak nak tukar istilah, tak sama je maksud dia. Tapi dia guna istilah lain kan, penjumlahan, sama je maksudnya. Pengiraan lah tu. Okey? Mana ni? Okay, 8.3 Oi, nantilah. Okay, ada nak tanya apa-apa tak setakat 8.2? Tak ada. Proses pilihan raya. Faham. Tak ada kan? Kita ada berapa minit lagi ni? 20 minit? 20. Kita tu keluar 8.3. Kita sambung minggu depan lah Okay. Habis awal. Siapa Nurin? Saya nak tunjuk soalan PKT dulu. Kau nak biar awal pergi mana? Tidur. Sekejap, saya nak off record. Tidur? Serius lah, korang tidur awal